Dari kuburan sampai hospital, ramai sekali yang menganggap bahwa tempat-tempat tersebut adalah tempat yang mistis, horor, dan juga keras. Berikut adalah 5 tempat paling keras yang ada di Kuala Lumpur. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, ada saya di sini Cak Lonjong, salam lonjong. Hea. Ya, akhirnya kita dipertemukan di video malam Jumat horor Cak Lonjong ya. Bagaimana kabar puasa kalian Semoga sampai saat ini masih lancar-lancar saja sampai dipertemukan di hari kemenangan besok ya. Oke tanpa berlama-lama seperti yang kalian lihat di layar sebelah saya ya, ada Amirul Ari. Dia menginginkan saya untuk mereaction salah satu video dari top 5 Malaysia sepertinya ya, 5 tempat paling keras di Kuala Lumpur yang Anda perlu tahu terkini 2021. Oke, ini dia videonya, saya kutip dari top 5 Malaysia ya. Langsung saja saya juga ingin tahu ya, karena beberapa tahun yang lalu saya sempat berkunjung di Kuala Lumpur. Sayang sekali baru tahu hari ini di video ini ya, ternyata di Kuala Lumpur juga ada beberapa tempat yang keras dan horor ya. Nah, sebelum kalian tengok video ini sampai selesai, seperti biasanya ya, mungkin buat kawan-kawan yang belum sholat, hanya sekedar mengingatkan jangan lupa sholat dulu Setiap negeri pasti mempunyai tempat yang keras dan menjadi bualan penduduk tempatan. Bandar Kuala Lumpur juga terdapat banyak tempat yang berpuaka yang perlu diambil tahu. Di sini terdapat 5 tempat paling berhantu di Kuala Lumpur. Top 5 Malaysia ya. Nombor 5, Hospital Lady Templar. Hospital ini dibuka pada tahun 1952 dan dirasmikan oleh Lady Templar, iaitu isteri kepada bekas Pesuruhjaya Tinggi British Sir Gerald Templar. Hospital ini dibina khusus untuk memberikan rawatan khas kepada pesakit jantung, paru-paru dan batuk kering, dan merupakan hospital pertama di Malaysia yang mengadakan pembedahan jantung. Hospital Lady Templar bagaimanapun ditutup pada tahun 1985 setelah 33 tahun beroperasi. Hanya sebahagian sahaja dibuka dan dijadikan sebagai poliklinik sehingga tahun 1995. Sejak penutupan hospital tersebut bermulalah kisah-kisah misteri. Antaranya, jelmaan lelaki berpakaian serba putih seperti doktor berdiri di tepi tingkap. Dan ada antara kumpulan paranormal yang menjalankan aktiviti mencabar diri dengan memburu makhluk di kawasan ini dan seringkali terdapat gangguan. Antara kisah pekerja buruh binaan yang tinggal Faizal Rozi lagi ya. Pekerja itu menceritakan pernah terjumpa perempuan berambut panjang terapung di pokok, kedengaran suara orang menangis, menyerang, dan ada yang pernah terserempak dengan mayat tanpa kepala. Menurut penduduk di sekitarnya, biasalah hospital merupakan tempat orang mati. Roh mereka ini ada yang tidak aman dan berkeliaran di hospital ini. Kini, tapak hospital Lady Templar dibangunkan semula dan telah beroperasi semula sejak Julai 2012 sebagai hospital rehabilitasi ceras dan merupakan hospital terbesar di Asia Tenggara yang menyediakan perkhidmatan rehabilitasi secara holistik dan berkonsepkan Hospital in the Park. Sekarang sudah dibuka ya. Jadi konsep hospitalnya ini in the park ya. Tapi pasti ada beberapa hal-hal yang mungkin masih terasa mistis dan terasa agak ganjil ya, dikarenakan dulu sempat tidak pernah terpakai, terbengkelai ya. Akhirnya sampai hari ini difungsikan kembali, dipakai lagi, dan konsepnya memakai hospital in the park ya. Jadi seperti banyak mungkin tanaman-tanaman ya. Next. Nombor 4, Muzium Negara. Muzium Negara mula dibina pada tahun 1962 di atas tapak runtuhan Muzium Selangor akibat pengeboman oleh Tentera Perikatan pada 10 Mac 1945. Idea reka bentuk bangunan yang bercirikan seni bina istana Melayu tradisional ini telah dipilih oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, iaitu Perdana Menteri Malaysia Tunku yang Abdul pertama. Rahman. Muzium ini juga menyimpan lebih 500,000 artifak bersejarah.
Menurut artikel pada tahun 2013, Ketua Pengarah Jabatan Muzium Negara pada ketika itu, Ibrahim Ismail, telah berkongsi beberapa pengalaman menarik ketika beliau berkhidmat sebagai kurator, iaitu orang yang bertanggungjawab menjaga koleksi di muzium. Sekitar tahun 1970-an, beliau menceritakan bagaimana meriah suasana Muzium Negara ini pada waktu malam di mana terdengar suara-suara dari artifak yang ada di dalam muzium ini. Hal ini tidak dapat dielakkan kerana artifak-artifak yang ada datang dari pelbagai negara serta berusia ratusan tahun yang sudah tentu memiliki roh unik tersendiri. Tempatnya itu ya. Encik Muhammad Razaimi Hamad yang bekerja sebagai pendaftar di Muzium Negara ketika itu, pengalaman bertugas di jabatan ini umpama mempunyai dua bahagian, iaitu alam nyata dan alam gaib yang sukar dibuktikan secara saintifik. Selain dari itu, pihak muzium juga pernah menerima keranda pengebumian masyarakat peribumi Sarawak, pakaian dan peralatan persembahan Mak Yong dan main puteri yang popular di Kelantan dan Terengganu yang merupakan sebahagian dari koleksi keras di Muzium Negara ini. Itu dia ya. Ya, jadi banyaknya guci atau kendi-kendi kan ya, tempat-tempat peninggalan atau apa ya, barang-barang peninggalan, benda-benda peninggalan zaman dahulu. Ya patutlah kalau ditempati sesuatu yang tidak kasat mata, ya sangat wajar ya. Oke, apalagi itu adalah museum tua ya. Oke, next. Bertiga, laluan LRT Kelana Jaya. Kelana Jaya. 20 tahun yang lalu, terowongan yang terletak lebih 40 meter di bawah tanah ini menyimpan pelbagai kisah unik. Malah terdapat juga kisah berunsurkan mistik. Di balik pelbagai kisah mistik berlegar sejak stesen LRT bawah tanah mula beroperasi pada 1998, sehingga kini dimaklumkan belum pernah ada pelanggan LRT menjejakkan kaki di terowong misteri di bawah kubur ke sub laluan keluar. Hal ini kerana di atas terowong bawah tanah ini terletaknya tanah perkuburan Islam Ampang yang menjadi tempat bersemadinya seniman negara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan Allahyarhamah Saloma. Antara kisah mistik di sini adalah terdapatnya jelmaan lelaki tua berjubah putih yang beberapa kali menampakkan diri di sekitar LRT Kampung Baru dan Dang Wangi. Menurut sumber dari berita harian, terdapat imej seakan-akan lelaki berjubah putih yang dirakam secara tidak sengaja oleh wartawan BH pada pukul 1 pagi ketika menjalankan dokumentari tentang terowong kecemasan bawah tanah di laluan LRT Kelana Jaya. Selain itu, terdapat kisah mistik berkaitan terowong bawah tanah LRT ini sekitar tahun 1999 apabila timbul dakwaan bahawa staf diganggu ketika kerja pengorekan. Menurut Ketua Jabatan Operasi Rel Laluan Kelana Jaya, sekitar awal pagi beliau pernah terserempak dengan orang tua memakai baju putih dan berserban ketika hendak menamatkan operasi di stesen LRT ini. Beliau menegur lelaki berjubah tersebut tetapi tiba-tiba hilang begitu sahaja di dinding berhampiran kaunter kawasan bawah. Menurutnya, gangguan begini bukan hanya berlaku sekitar stesen LRT khususnya di Kampung Baru, tetapi mana-mana pun ada. Apa yang penting kita tidak mengganggunya dan biarkan dia dengan dunianya. Oke, jadi tadi baru saya tahu ini ya, sistem keamanan ada tadi lorong kecemasan ya untuk emergensi ini sudah ada. Jadi seperti negara-negara barat ya, lumayan canggih ini LRT dari Malaysia ya. Yang jadi masalah nanti yang saya takutkan ketika ada sesuatu musibah, kemalangan ya, dan terowongan kecemasan itu tadi dipakai, tiba-tiba ada gangguan, ini yang susah ya. Kita keluar juga ada penampakan, kita turun pun juga ada kemalangan yang diharuskan kita cepat-cepat keluar. Wah, bagaimana kalau seperti itu ya? Aduh, ya oke. Sampai diliput oleh BHTV ya, ada sebuah penampakan pria tua berjubah putih ya. Oke, next. Nomor 2, Safari Lagoon. Safari Lagoon diangkat sebagai taman tema ketiga terbesar di Asia Tenggara. Safari Lagoon serta-merta menjadi destinasi taman bermain hangat untuk percutian seisi keluarga. Taman tema air rooftop yang pertama dibina di atas sebuah kompleks membeli belah pandan safari di Kuala Lumpur ini pernah menjadi destinasi popular untuk dikunjungi seisi keluarga sejak mula dibuka pada tahun 1998. Oke, seperti taman bermain ya, ada kolam berenang untuk
bercuti keluarga ya. Ketika itu, taman tema ini adalah yang ketiga terbesar di Asia Tenggara dan Wow. pembinaannya menelan belanja 28 juta ringgit. Taman tema yang berkonsepkan hutan dalam bandar ini menyediakan pelbagai kemudahan termasuk gelongsor air, kolam ombak dan taman permainan kanak-kanak. Selain panorama kehijauannya, dikelilingi haiwan buatan bagi mewujudkan lagi suasana seperti di dalam safari. Okey. Taman tema ini terletak di Pandan Perdana dan sehingga kini bangunan berwarna hijau dan usang ini masih dapat dilihat kepada semua yang melalui jalan lingkaran tengah 2. Walaupun popular di kalangan pengunjung terutama di kawasan Lembah Kelang, satu rahsia besar Safari Lagoon telah terbongkar pada tahun 2007 di mana ia beroperasi tanpa lesen selama 8 tahun. Disebabkan itu, ia telah diarahkan tutup oleh Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Namun, ia telah beroperasi secara haram selama 2 tahun berikutnya. Operasi haram Safari Lagoon terus terbongkar apabila pada Januari 2007, selepas berlaku kemalangan aneh apabila seorang pekerjanya mati lemas akibat terperangkap dalam penyedut air tekanan tinggi ketika cuba mengambil barang yang ditinggalkan oleh pengunjung. Sejak itu, bukan setakat taman tema Safari Lagoon terus terbengkalai, tetapi lama-kelamaan seluruh bangunan turut terjejas, tidak berpenghuni dan terbiak usang sehingga kini. Menurut perkongsian di Facebook, terdapat kisah mistik bahawa pernah ternampak seorang budak di tengah-tengah taman tema ini walaupun sudah terbengkalai. Jadi Taman Safari Lagoon ini beroperasi selama 7 atau 8 tahun secara ilegal ya. Nah, sampai-sampai ada salah satu karyawannya ini ditemukan meninggal. Saya teringat cara meninggalnya ini, saya jadi teringat salah satu film Final Destination ya. Sampai tersedot di lubang pembuangan air kolam renang. Wah, itu cara mati yang sangat mengerikan itu ya. Oke, next satu. Oke, penjara Pudu. Penjara Pudu I know yang ini. Dan telah dibina semasa zaman penjajahan British pada tahun 1891. Ia telah siap sepenuhnya pada tahun 1895 di atas tapak bekas tanah perkuburan Cina dengan menggunakan banduan sebagai tenaga kerja. Semasa Perang Dunia Kedua, penjara Pudu telah diambil alih oleh tentera Jepun yang memerintah Malaya dari tahun 1941 hingga 1945. Tentera Jepun telah memenjarakan tawanan perang di sini dan juga mengebumikan banyak tentera yang terkorban. Ini menjadikan kawasan tapak penjara Pudu ini sebagai tapak perkuburan yang sangat besar. Dari tahun 1960 hingga 1993, seramai 180 pesalah telah menjalani hukuman gantung sampai mati di sini. Ya, tempat banduan akhir ya. Seperti Botak Chin yang pernah saya bahas di video yang sebelumnya. Penjara Pudu. Penjara Pudu juga pernah menjadi lokasi hukuman gantung terhadap penjenayah terkenal Botak Chin. Botak Chin. Banyak roh-roh yang tidak tenang di sini. Hal ini kerana terdapat banyak gangguan terhadap petugas serta banduan pada setiap malam. Menurut cerita warden yang bertugas waktu proses pengosongan penjara Pudu, mereka sering terdengar suara-suara sayu orang menangis meminta tolong dan bermacam lagi. Selain itu, ada juga kelibat wanita berjalan di tengah lorong penjara. Dan ada di antara mereka berasa seperti ditolak, dicekik, ditampar atau dicakar. Kini penjara Pudu hanya tinggal sebuah pintu gerbang berwarna putih. Seluruh bangunannya telah dirobohkan dan digantikan dengan pembangunan besar Bukit Bintang City Centre (BBC). Setelah lebih 100 tahun Bukit beroperasi, Bintang penjara yang City syarat Centre menyimpan 1001 kisah dan tauladan kepada Jabatan Penjara dan Negara ini terpaksa ditutup pada jam 9.05 pagi pada 1 November 1996. Namun, adakah roh-roh yang sekian lama menghuninya akan turut sama meninggalkan kediaman mereka atau kekal di situ mengganggu penghuni yang baru? Ya. Sangat menyeramkan memang ya jika saya melihat video dari penjara Pudu itu sangat suram gitu loh. Suasananya itu sangat suram, horor, ya kan? Dan apalagi penjenayah ya, legend Botak Chin juga pernah dipenjara di situ ya. Jadi menambah suasana suram dan mengerikan ya. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 5 yang mana nih, Rek? Yang paling menyeramkan buat kawan-kawan ya.
Tulis pengalaman kalian jika ada pengalaman tentang seputar 5 tempat yang paling keras di Kuala Lumpur tadi di ruang komentar bawah video ini. Oke rek, sepertinya cukup sudah untuk video saya kali ini. Saya minta maaf bila ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya. Akhirnya saya Cak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye rek.